Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita sudah masuk dalam bulan Rabiul Awwal. Qul fa bi ni'matin minallahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah ke atas kamu berbahagia. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Tidak ada perbezaan pandangan antara ulama. Bagaimana meluahkan kebahagiaan itu, di situ ada perbezaan pandangan. Tapi bahagia dengan kelahiran Rasulullah, bahagia dengan kelahiran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wajibun ijma'an, secara ijma' itu wajib. Dan salah satu cara kita meluahkan kebahagiaan kita dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyambut Maulid. Menyambut Maulid, cara dia, ini salah satu cara sambut Maulid lah. Dengan majlis ilmu. Majlis ilmu adalah salah satu cara kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah inginkan umatnya itu berilmu. Rasulullah bersabda, sesiapa yang inginkan dunia, ke atasnya berilmu. Siapa yang inginkan akhirat, ke atasnya itu berilmu. Siapa yang inginkan kedua-duanya, maka ke atasnya berilmu. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin mulakan penyampaian saya pada malam ini. Bagi mungkin yang pertama kali hadir, ini adalah sesi akidah sebulan sekali untuk tahun ini. InsyaAllah mula tahun depan 2 sekali sebulan. InsyaAllah minggu kedua dan minggu keempat. Sekarang ni kita minggu pertama, maka mula tahun depan kita akan tukar minggu kedua dan juga minggu keempat insya-Allah. Kerana topik akidah ni untuk kita selitkan antara maghrib dengan isyak ni memang agak mustahil. Jadi insya-Allah kita gandakan penyampaian insya-Allah. Saya ingin mulakan dengan sebuah tukilan daripada seorang ulama besar di Indonesia yang masih hidup hingga hari ini. Habib Rizieq namanya. Dia kata, kalau kita berperang senjata dan kita kalah dengan musuh kita, bukan Islam contohnya, berjihad fisabilillah, kita kalah, kita kena bunuh, kita mati, itu tetap juga dikira sebagai kemenangan kerana kita syahid. Tetapi kalau berperang hujah dan berperang ilmu, berperang kebenaran, melawan hujah, melawan kebenaran, kalah kita, maka hilang kedua-dua dunia dan hilang akhirat sekali. Saya ulang sekali lagi. Kalau dalam peperangan senjata, peperangan fizikal, kita kalah, fisabilillah, jihad fisabilillah kita kalah, maka kita dikira menang juga, kerana itu dikira sebagai syahid. Tetapi jikalau kita sebagai umat Islam kalah hujah, kalah dari segi ilmu, kalah dari segi kemampuan mempertahankan kebenaran, maka kita kalah di dunia dan kita juga akan kalah di akhirat.
Dan suka saya untuk bawa kisah benar. Ini berlaku kepada salah seorang guru saya di Singapura. Dia pernah satu hari dijemput untuk berceramah di sebuah seminari Kristian. Seminari ini kira macam pondok lah, atau tempat untuk melahirkan ulama-ulama mereka, padri-padri mereka. Maktab imam. Kita ada maktab perguruan, dia ada maktab kepadrian. Mereka suka panggil ketua-ketua agama-agama lain untuk berceramah tentang agama mereka di dalam seminari mereka. Kerana pada pandangan mereka, untuk berdakwah kepada umat Islam, untuk berdakwah kepada orang Buddha, untuk berdakwah kepada orang Hindu, pertama sekali kena faham agama diorang dulu. Know your enemy. Kenali musuh kamu dulu. Jadi mereka secara terbuka, mereka jemput. Dan guru saya hadir, datang. Antara soalan yang mereka tanyakan, yang melekat dalam benak fikiran guru saya, yang dia kongsi dengan saya, dan dia beritahu saya, tolong fahamkan soalan ini betul-betul, dan tolong belajar daripada strategi bagaimana untuk menjawab kepada mereka. Ya. Soalannya apa? Mereka tanya begini, "Dear Ustaz, will Mother Teresa enter hellfire despite all of the good works that she have done?" Adakah Mother Teresa itu akan tetap masuk neraka walaupun sudah terlalu banyak kebaikan yang dia buat? Nah, ini soalan perangkap ni. Jawab ya salah, jawab tak pun salah. Jadi guru saya beritahu, dia kata, soalan-soalan seperti ini jangan kelam kabut untuk jawab, kerana ini soalan perangkap. Jikalau kamu kata ya, dia akan masuk neraka despite all of the good works, walaupun kebaikan dia banyak, dia bantu orang miskin di Afrika dan macam-macam lagi, maka mereka akan menuduh agama kita sebagai agama yang tidak ada kasih sayang. Tuhan kamu ni Tuhan apa ni? Orang ni buat baik macam-macam, tolong orang susah, tolong orang miskin, hanya kerana dia tidak beriman dengan Tuhan yang satu dan tidak beriman dengan Muhammad, dia dicampakkan dalam neraka. Agama apakah ini? Kamu mengulang-ulang Ar-Rahman Ar-Rahim setiap hari, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi orang yang baik ini akan dilontarkan dalam neraka. Itu kalau kita jawab, dia akan masuk neraka. Kalau kita jawab dia akan masuk syurga, dia tak masuk neraka, masalah. Sebab dia tidak beriman pada Allah dan Rasul. Jadi ini soalan perangkap. Macam soalan yang ditanyakan oleh orang Samani kepada siapa? Ulama yang mewakili Harun Ar-Rashid bulan lepas kita cerita, betul? Apa dia tanya? Benarkah Tuhan kamu maha berkuasa? Betul. Kalau Tuhan kamu maha berkuasa atas segala sesuatu, mampukah Tuhan kamu untuk cipta satu lagi Tuhan seperti dia? Ini pun soalan perangkap ni. Kita, kalau ikut kita biasa cabut lagi, kan? Kita kata apa ni, soalan merepek lah, kan? Jangan layan, Ustaz, kan? Tak boleh macam itu. Kalau 100 tahun lepas boleh. Ini dunia sudah jadi globalized, sudah tidak ada sempadan. Kita dah tak boleh lagi untuk cabut lagi. Kita kena berhadapan. We need to confront to these challenges. Kita kena hadapi. Jadi apa jawapan guru saya? Menarik. Banyak saya belajar daripada jawapan ini, subhanallah. Sebab tu bukan cakap perlu ada ilmu, perlu ada kebijaksanaan, dan perlu ada ketajaman fikiran, dan perlu ada ketenangan dalam menjawab. Dia pun jawab begini. Pertama sekali dia kata, dalam Islam, kunci utama masuk syurga bukan amalan, tetapi keimanan. Dan kunci yang kedua untuk masuk syurga adalah kasih sayang Tuhan. Tidak ada orang akan masuk syurga kerana amalannya. Betul tak? Bahkan Rasulullah juga berkata begitu. Kita masuk syurga kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dia dah bijak, dia dah lari daripada dua pilihan yang ada. Dia tak jawab dulu. Dia kata, kunci utama masuk syurga iman yang betul dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci utama. Ada kunci kedua, ketiga, keempat, kelima. Memang amalan pun penting, tapi amalan adalah kunci kedua, ketiga, keempat. Guru saya tanya dia soalan begini, katalah kalau awak sembah cawan ni, awak ingat cawan ni Tuhan, tak tahulah macam mana cara sampai awak tersembah Tuhan ni sebagai cawan sebagai Tuhan. Nanti bila awak meninggal, awak akan masuk surga ke masuk neraka? Dan segala kebaikan yang awak buat tu, awak harapkan balasan daripada cawan ini. Adakah awak akan dapat balasan itu?
Dalam soalan dia. Destinasi awak dah salah dah. Kita nak pergi ke sana. Awak salah destinasi. Awak kata tak, jalan kita ke sana. Awak pun jalan. Sampai ke sana? Tak akan sampai. Akidah tauhid kita adalah destinasi. Sebab tu dalam Islam kita diperintahkan untuk tentukan destinasi dulu. Apa tujuan hidup kamu? Tujuan hidup kita adalah hidup dan mati untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu destinasi kita. Dah jelas destinasi kita. Ada keraguan lagi, betul ke ini destinasi? Betul ke? Betul ke? Setuju, yakin dengan dalil, dengan hujah, baru bergerak bismillah. Masalahnya ada sebahagian manusia di atas muka bumi ini, dia tak sabar-sabar nak berjalan. Sedangkan destinasi itu dia tak pasti lagi betul ataupun tidak. Tuhan yang ingin disembah itu tidak dia pasti lagi. Tapi dia dah berjalan dah. Dia dah bergerak dah. Dia dah bergerak jauh dah, berjalan jauh dah. Adakah dia akan sampai ke destinasi itu? Tak kira jauh mana dia berjalan pun dia tidak akan sampai. Salah siapa sebenarnya? Adakah salah destinasi itu? Atau salah orang yang tidak menentukan destinasi yang betul sebelum berjalan? Dia berhenti jawapannya di situ. Dia tak kata ya, dia kata tidak. Sebelum dia habis, dia tutup, dia kata, akhirnya saya tak tahu apa keimanan sebenar Mother Teresa. Kemungkinan satu hari bila dia berdoa kepada Jesus Christ, mungkin terdetik dalam hati dia tersilap. Mungkin terdetik dalam hati dia nak sembah Tuhan yang satu yang sebenar-benarnya. Saya tak tahu. Jadi bukan hak saya untuk kata dia pasti masuk neraka atau dia pasti masuk ke dalam syurga. Ini kebijaksanaan. Ini kebijaksanaan. Alhamdulillah, saya diberitahu dalam beberapa sesi yang beliau lakukan di sana, ada di antara mereka yang terbuka hatinya untuk memahami Islam dengan lebih mendalam. Kalau dia marah, kalau dia mengamuk, kalau dia jawab dengan jawapan yang tidak cerdik, tidak cerdas, kemungkinan besar boleh bawa orang benci kepada agama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai pembukaan kuliah akidah kita ini, itu mukadimah, beberapa sesi yang lepas tu semua mukadimah. Ini mukadimah je. Saya nak bawa satu topik yang mana bila saya pilih topik ni, saya ada dalam keadaan dilema. Saya dilema sikit. Kenapa saya dilema? Sebab ketika saya nak bawa topik-topik seperti ini, ketika saya di Kelantan dulu, saya diberikan bukan warning, saya diberikan peringatan. Dia kata, Ustaz, kalau ceramah kat masjid tu jangan berat-berat sangat. Nah, dia kata. Kalau ustaz nak ceramah dekat IPT ke, ustaz nak ceramah dekat maktab perguruan ke, itu boleh tinggi-tinggi sikit ustaz. Saya kata saya faham. I understand, saya kata. Cuma saya sedih. Kenapa saya sedih? Dulu di masjid lah orang takut nak berceramah. Kerana apa? Sekalian bijak pandai ada dalam masjid. Orang yang kuat berfikir, orang yang cintakan ilmu, orang yang semangat dengan kehidupan dia, semuanya datang masjid. Tapi hari ini orang beranggapan bahawa bila datang ke masjid, isi lembik-lembikkan, isi cair-cairkan. Saya kata ini menghina orang masjid. Saya kata dia bukan kerana orang boleh faham atau tidak boleh faham. Dia isu adalah sama ada orang nak cuba faham ataupun tidak. Masalah kita, bila kita masuk ke masjid, kita set minda kita. Oh, ini tempat ibadah, tempat tenang-tenang. Ini bukan tempat berfikir. Itu silap besar kita. Sedangkan masjid adalah tempat zikir dan fikir dicantumkan sekali. Dahulunya, halaqah-halaqah ilmu semua diadakan di dalam masjid. Ilmu matematik diajar di dalam masjid. Ilmu geografi diajar di dalam masjid. Bersama dengan ilmu fiqh, bersama dengan ilmu tafsir, bersama dengan ilmu tasawuf, bersama dengan ilmu astronomi. Di Masjid Al-Azhar sampai ke hari ini, di dalam masjidlah orang-orang yang kuat berfikir, rajin berfikir datang ke masjid. Hari ini terbalik. Saya lihat trend orang-orang yang nakkan benda-benda dalam, dia tak akan datang masjid. Sebab apa? Sebab pada pandangan dia, ustaz-ustaz akan kasih yang biasa-biasa saja. Dah tu mana mereka pergi? Mereka pergi ke Google, mereka pergi ke YouTube. Mereka tidak dapat memilih guru yang betul. Sepatutnya di dalam masjid ini kita harus tawarkan
Ini saya bukan cakap tentang di sini, saya cakap di mana-mana saja. Kita harus tawarkan penyampaian yang biasa-biasa, yang mudah untuk difahami, dan mesti juga diadakan sesi-sesi yang dalam dan tinggi-tinggi semampu kita. Dan kita kena cuba. Kita kalau hendak 1000 daya, kita tak hendak 1000 dalih. Dan mukadimah yang saya akan sentuh selepas ini dulu diajar di masjid-masjid dan di surau-surau. Saya akan ambil sedikit daripada Aqaid An-Nashafi, Aqaid Imam An-Nashafi. Ini dikirakan sebagai salah satu manuskrip tertua yang dijumpai di alam Melayu ini. Maksudnya apa? Dulu orang surau, orang masjid belajar akidah levelnya tinggi. Itu bukan level universiti, itu bukan orang pergi universiti madrasah, itu orang kita balik kerja engineering ke, balik kerja mana-mana sembahyang maghrib, dengar Aqaid Nashafi. Subhanallah. Dan Aqaid Nashafi ni bukan ringan. Itu menunjukkan keinginan orang-orang dulu untuk berfikir sama. Ustaz tak faham lah ustaz. Sabar, cuba lagi. Bismillah. Hari ni ustaz tak faham lah, tak payah ajar lah benda ni ustaz. Betul? Polisi saya berbeza. Tak faham, tekan. Cuba tanya soalan. Kalau tak faham, tanya. Jumpa saya. Kita bincang sama-sama. Jangan cepat menyerah. Umat Islam ini cepat sangat menyerah. Ustaz kasih mudah-mudah ustaz. Itu saya tak setuju. Kalau masjid datang pada saya, ustaz, mudah-mudah sikit untuk orang, berat sangat, maka saya akan minta izin mundur diri. Saya nak kawal kita punya kualiti, khususnya bila bab akidah ini. Apakah bab pertama yang Imam An-Nashafi cerita dalam kitab akidah ni? Agak-agak tentang apa? Ada sesiapa yang nak jawab, boleh jawab, boleh angkat tangan. Pasal Tuhan ke? Pasal Nabi ke? Pasal akal ke? Pasal akhirat ke? Pasal roh ke? Pasal Quran ke? Pasal hadis ke? Pasal sunnah ke? Bukan. Antara topik pertama yang dibuka oleh Imam An-Nashafi dalam Aqaid An-Nashafiyah dia adalah masadirul ilmi. Apakah itu masadirul ilmi? Sumber-sumber ilmu. Bagaimana manusia dapat tahu? Maaf. Bagaimana manusia mengetahui sesuatu perkara. Kalau dalam bahasa Inggeris, ilmu ini dibelajar dalam bab falsafah, dipanggil ilmu epistemologi. Hebat orang kita dulu dalam masjid belajar epistemologi, belajar falsafah tahap tinggi. Maksud dia apa? Sumber-sumber ilmu. Maksud dia begini, mudah kata begini. Bagaimana kita tahu sesuatu? Pertama sekali menggunakan panca indera kita, betul? Mata, telinga, hidung, lidah. Tahap kedua, kita menggunakan akal kita. Sebab kadang-kadang panca indera kita tersilap. Kita ternampak benda yang kadang-kadang tidak ada. Betul tak? Mungkin silau, kita nampak macam lampu. Kita nampak macam traffic light. Sebenarnya silau ada lampu tempat lain. Mata kita ni boleh silap. Tapi akal kita akan betulkan. Itu sumber ilmu yang kedua. Sumber ilmu yang ketiga dipanggil sebagai khabar sadiq, ataupun sumber berita yang boleh dipercayai. Manusia dapat ilmu daripada 3 sumber ini. Ini topik pertama yang dibincangkan oleh Imam An-Nashafi. Kenapa? Dan saya lihat betapa relevannya topik ini, khususnya hari ini. Hari ini. Bahagia sungguh saya dapat ajar epistemologi dalam masjid. Masadirul ilm. Kebanyakan orang hari ini jadi atheist, murtad, keluar, tak percaya kepada agama kerana masalah pada tahap epistemologi, pada tahap masadirul ilm. Dia kata apa? Dia kata, kenapa kamu ni sebagai umat Islam tak cukup dengan ilmu yang kamu dapat dari panca indera kamu? Panca indera kamu kata bahawa Tuhan itu tidak ada, kamu tak nampak Tuhan. Akhirat tak ada. Ada siapa kat sini pernah nampak, pernah dengar, pernah cium, pernah bau, pernah sentuh syurga? Tak. Panca indera kita tak pernah gapai Tuhan, tak pernah gapai syurga, tak pernah gapai neraka, tak pernah gapai malaikat. Betul? Dia tanya kita, kenapa kamu percaya? Kami tak faham. Dia kata. Kalau guna logik akal pula, dia kata, kalau guna logik akal, kalau benda tu dah tak nampak, dah tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh bau, tak boleh dengar, maksudnya tak ada lah. Itu logik mereka lah. Nanti kita akan sentuh bab ni. Kemudiannya, sumber ilmu yang ketiga tadi tu, sumber berita. Betul tak? Pas-pas daripada seorang ke seorang. Kenapa awak percaya benda ni? Sebab bapak saya bilang. Siapa bilang bapak awak?
datuk saya. Siapa yang datuk awak? Bapak dia. Terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya soalan. Boleh percaya ke, dia kata, susur galur ini? Boleh percaya ke silsilah penyampaian ini? Mungkin tengah-tengah ada penipu. Mungkin tengah-tengah ada orang yang ada agenda tertentu, dia buat berita palsu. Jadi dia goyangkan kita dalam situ. Kebanyakan anak-anak muda kita kalah dah kat situ, dah kalah dah. Belum lagi bincang Tuhan ada ke tak ada ke, ada akhirat ke tak ada akhirat. Dari bab epistemologi saja sudah ada masalah. Kita sudah hilang kemampuan untuk pertahankan. Sebab tu Imam An-Nasafi mula bab tu. Dia nak kita sabitkan betul-betul ilmu yang datang kepada diri kita ini, kita nak kena pastikan ilmu yang bertaraf yaqini, ilmu yang pasti, ilmu yang bersifat jazam, bukan agak-agakkan, bukan sangka-sangkaan, bukan rasa-rasa sahaja, bukan mungkin-mungkin, bukan dengar-dengar, tetapi yakin. Saya percaya kerana saya ada bukti ia adalah kebenaran. Boleh insya-Allah Boleh insya-Allah. Kalau tidak boleh, lepas ni kita jumpa, boleh bincang, tak ada masalah. Tulis soalan masing-masing, kita jumpa. Lepas sesi ni saya rela duduk di luar ke di mana ke untuk jelaskan perkara tertentu. Ya? Baik. Di zaman Imam An-Nasafi ni ada dikatakan bahawa umat Islam sebahagiannya sudah terkesan dengan sebahagian daripada falsafah yang datang daripada Yunani, Greek. Ya? Hari ini kita terkesan dengan falsafah mana? Barat, betul? Sistem politik kita ikut barat, sistem ekonomi kita ikut barat, bahkan sistem pendidikan kita juga ikut barat. Masalah hari ini umat Islam tak kenal barat lagi. Falsafah pemikiran barat tu kita tak faham, sedangkan mereka punya pengaruh kepada kita sangat luar biasa. Bahkan dalam makanan kita pun, lama kelamaan orang dah tak makan nasi lemak, orang dah tak makan apa, orang dah makan apa? Fish and chips. Makanan pun kita dijajah dari segi pemakanan sekali, dari segi pemakaian, apakah lagi dari segi pemikiran. Dia start dulu dengan pemikiran, dikalahkan kita dalam bab pemikiran dulu. Jadi kita kena kenal barat. Dalam zaman Imam An-Nasafi dikatakan bahawa sebahagian umat Islam sudah terkesan dengan falsafah Greek daripada Yunani yang dipanggil sebagai falsafah Sophastoiyah. Nak dengar Sophastoiyah? Kalau bahasa Inggeris dia panggil sophist, bukan sufi, jangan salah. Sufi lain, sophist, S-O-P-H-I-S-T, ataupun Sophastoiyah. Imam Ghazali ada cerita pasal benda ni, Imam Ibn Hazm Al-Andalusi ada cerita pasal benda ni, Imam An-Nasafi ada cerita pasal benda ni. Pada saya sudah sampai masanya cerita ini kita buka, supaya umat Islam sama-sama berfikir bersama-sama, ya. Dan relevan, cabarannya relevan sehingga hari ini. Baik, siapakah kumpulan Sophastoiyah ini? Kumpulan Sophastoiyah ini ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, ini kumpulan ni menarik. Dia kata apa? Dia kata kebenaran ini sama ada ataupun tidak, aku tak tahu dan aku takkan tahu, dia kata. Kebenaran ni, bahasa Inggeris bagi truth. Ini dipanggil agnostic. Orang yang kata apa tahu? Tuhan ada ke tak ada ke, aku tak tahu dan aku takkan tahu, dia kata. Kamu cari pun kamu takkan tahu, kamu takkan boleh yakin. Jadi kenapa buang masa, dia kata. Kan lebih baik kita pergi buat bisnes, kan lebih baik kita pergi makan-makan, kan lebih baik kita pergi jalan-jalan. Kenapa sibuk-sibuk nak tentukan Tuhan ada ke Tuhan tak ada ke? Sebab benda ni kita tidak akan tahu, dia kata. Kebenaran itu tidak boleh diketahui. Sama ada ataupun tidak, kita tak tahu. Orang kita banyak tak bersedia bila kena hujah seperti ini, sebab kita jarang fikir kata. Sedangkan ulama kita dan orang-orang dulu ada bab ni, boleh ceritakan bab ni. Di pondok-pondok kita ada. Contoh kitab Baquratul Amani Pak Dail. Kan? Pak Dail, salah satu topik yang disentuh adalah tentang the 10 categories of Aristotle. Dia ambil yang baik daripada mereka, kemudian dia kritik sebahagian pemikiran Yunani Greek pada waktu itu. Ini Pak Dail, ulama pondok kita, orang Melayu. Ya, cuma tradisi ini sudah hilang. Kenapa? Kerana murid-murid malah nak fikir. Dan guru-guru pula pun layankan sekali. Ini masalah dia yang saya perasan. Bila kita buka topik ni, kita tak akan dapat 5,000 orang datang. Betul tak? We'll never get.
Sebab kata-kata orang nak dengar apa? Mereka nak dengar apa yang mereka nak dengar, bukan nak dengar apa yang mereka perlu dengar. Jadi saya harap kita bersabar sikit. Kumpulan pertama dipanggil sebagai, dalam bahasa Arab dipanggil la adriyah. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu perkataan la adriyah ni bermaksud la adri. Apa makna la adri? Saya tak tahu. Jadi apa dia hujah dia? Dia kata tak payah bincang-bincang, saya tak tahu, awak pun tak tahu, dan tak ada orang layak kata dia tahu. Kau sikap macam itu. Jadi dia kata umat Islam ni, kamu ni sombong, dia kata. Kamu mengaku tahu semuanya, kamu mengaku tahu kebenaran, sedangkan kebenaran itu ada ataupun tidak ada orang yang tahu. Itu la adriyah, agnostik. Tuhan ada ke tak ada tak tahu. Nabi Muhammad ni nabi ke tak nabi ke, kita tak akan boleh tahu. Kita tak akan boleh yakin tentang hakikat ini. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua apa dia kata? Dia kata kebenaran itu ada, tapi kebenaran itu nisbi, bersifat nisbi. Nisbi ni maksud dia apa? Bergantung kepada masing-masing. Kalau pada kamu berzina itu baik, baiklah untuk kamu. Kalau pada saya berzina itu tidak baik, tidak baiklah untuk saya. Bergantung pada masing-masing. Ini kumpulan apa dia panggil? Bergantung kepada masing-masing. Biasa dengar tak hujah seperti ini? Dah masuk dah dalam masyarakat kita. Bapak nak semayang lah. Itu zaman bapak saya, ini zaman saya. Pada saya semayang 1 hari 2 kali ke 3 kali ke sudah cukup untuk menambah takwa saya. Bapak perlu semayang 5 kali 1 hari, semayang lah. Saya minum arak tak mabuk. Awak nak haramkan arak atas diri awak, terpulang awak lah. Ini hujah bahaya ni. Orang pakai hujah seperti itu. Saya rasa, awak rasa. Pada saya, pada awak. Awak lain, saya lain. Jadi awak tak boleh nak tetapkan kat atas saya. Ni golongan liberal dah masuk dekat Malaysia ni. Golongan liberal kuat sekarang di Malaysia sekarang ni. Gerakan Komanggo contoh. Dia memperjuangkan hak siapa? Hak LGBT. Betul? Siapa nak jadi gay, nak jadi lesbian, nak jadi transseksual, terpulang kamu. Sebab dia kata apa? Itu hak kebebasan masing-masing. Kalau pada dia tu bagus-baguslah, yang kamu sibuk sangat. Kenapa dia kata? Yang kamu nak datang cakap haram apa hal, itu dia punya hidup, kebebasan dia. Nak tahu akar hujah mereka tu? Akar hujah mereka ni sufastaiyah ni. Awak dapat faham hujah yang akar ni, insya-Allah awak boleh faham hujah-hujah mereka, segalanya insya-Allah. Gerakan feminisme sama juga guna hujah ini. Dia kata apa? Oh, wanita ni jangan kita ikat mereka, jangan kita penjarakan mereka di dalam hijab mereka. Penjara dia kata. Jangan kita paksa mereka pakai tudung. Sebab rambut itu cantik. Benda cantik kenapa nak kena sembunyi? Tunjuklah. Kan bodoh benda cantik ditutup-tutup, dia kata. Jadi bagi wanita yang nak tunjukkan kecantikan dia, terpulang dia. Itu rambut dia, bukan rambut awak. Kita boleh marah dengan hujah-hujah ni, tapi marah kita tidak ada nilai kalau tidak dijawab dengan hujah yang lebih baik. Apa Nabi sebut? Wajadilhum billati hiya ahsan. Betul tak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan apa? Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Nombor 2, dengan mau'izah. Mau'izah itu apa? Nasihat yang ada menyertakan emosi sekali. Nombor 3 apa? Dan berdebat dan berhujah dengan hujah yang lebih baik daripada apa yang mereka kasih. Hari ini hujah yang kita kasih selalunya lebih teruk daripada hujah dia orang. Hujah apa kita kasih? Marah. Betul? Mengamuk. Itu bukan hujah. Dia orang buang je dalam tong sampah. Dia kata umat Islam ni tak ada hujah. Haram halal, haram halal, tapi tak ada hujah. Tidak ada pembuktian. Menghina akal kita. Ada kata begitu. Sedangkan apa yang kita buat tu memang salah. Bukan salah diorang, memang salah kita. Kita tidak menerangkan dengan betul. Kita tidak terangkan dengan betul. Kenapa wanita kena pakai tudung contoh? Muhammad Ali, dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia pernah tanya dia soalan ni. Tengok jawapan Muhammad Ali. Dia bukan ulama, tapi akal dia cerdas. Anak dia tanya, kenapa kena pakai tudung? Muhammad Ali kata, kamu ada simpan apa mutiara ke, batu berharga ke, emas ke, perak ke? Ada ya. Kat mana kamu simpan? Dia kata. Oh, saya simpan dalam laci ya. Laci tu saya kunci ya. So almari, dalam laci almari tu saya kunci. Lepas tu saya tutup almari tu, saya kunci almari tu. Kemudian bilik saya tu pun saya kunci juga. Sebab apa? Saya nak jaga barang berharga.
Jadi Muhammad Ali kata, begitulah juga Islam menjaga wanita. Dia kata, wanita ni bernilai, wanita ni lebih mulia daripada batu permata. Takkan kita nak biarkan wanita kita dilihat oleh sesiapa saja, disentuh oleh sesiapa saja, sama lah seperti batu permata itu. Bahkan wanita lebih mulia daripada batu permata. Nampak? Ini hujah. Ini boleh buat orang tersentak. Kebatilan yang ada dalam minda mereka boleh roboh. Cahaya boleh masuk dalam hati mereka. Sebab itu Rasulullah diutuskan dengan hujah ilmu, kan? Baik, itu kumpulan nombor 2. Kumpulan apa? Pada saya pada awak, pada saya pada awak. Dalam bahasa Arab dipanggil Indiyah. Indiyah, bukan India. Ain nun dal ya tamarbutah. Indi, pada saya. Indi hakaza wa indak hakaza. Khalini, dia kata, biarkan aku. Itu dia panggil Indiyah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil relativist. In relation to you it's wrong, in relation to me it's right, so what? Dia kata. Bahaya tak? Rasa penting ke kita nak baca benda ni? Nak tahu juga respon, kan? Ke tak apa ustaz, ajar sifat 20 sudah ustaz. Saya akan ajar sifat 20, tapi dalam bentuk yang berbeza sedikit, dengan hujah yang lebih dalam lagi sikit, insya-Allah. Bukan kita tak ajar, kita kena ajar. Benda tu semua wajib, perlu dibelajar. Itu fardu ain. Tapi ini sebagai mukadimah penting untuk kita faham kepentingan konteks ni. Saya harus berhenti pukul berapa ustaz? 4.13. Baik, insya-Allah. Kumpulan yang ketiga. Ni yang paling teruk. Antara ketiga-tiga ni paling teruk. Dan ketiga-tiga kumpulan ni ada hari ini dan berleluasa sudah. Kumpulan yang ketiga menyatakan apa? Dia kata kebenaran itu tidak wujud langsung. Hakikat itu tidak ada. Yang ada semuanya adalah permainan minda masing-masing, dia kata. Sebab hidup ni tidak berbeza dengan mimpi. Saya ulang sekali. Dia kata segala hakikat realiti yang kamu alami dalam hidup adalah ciptaan minda kamu sendiri. Tidak ada yang dipanggil kebenaran, tidak ada yang dipanggil hakikat, tidak ada yang dipanggil truth. Nah, ni kumpulan nombor 3 ni hampir kepada gila. Tapi gerakan mereka sudah besar hari ni, dipanggil gerakan New Age Movement. Bagi siapa pernah tengok movie The Matrix berasaskan pemikiran ini. Bahawa hidup ini macam virtual reality sahaja, macam mimpi sahaja. Ia tidak ada asas kebenaran, tidak ada yang dipanggil sebagai hakikat. Semuanya bergantung kepada awak. Awak yang cipta sendiri. Dia kata beginilah contoh. Ada orang dekat traffic jam boleh senyum, betul? Ada orang traffic jam marah-marah. Kenapa yang satu marah-marah, yang satu boleh senyum? Kerana dia kata masing-masing kita mencipta realiti kita sendiri. Orang yang boleh senyum tu dia ada kesabaran. Walaupun dia tersangkut dekat traffic light, tersangkut dekat traffic jam, dia boleh terima. Tak apa, tak ada masalah, kan? Orang yang marah-marah tu, dia ada realiti dia sendiri. Dalam otak dia berkecamuk. Kenapa ni lambat, kenapa jam, tak tahu drive ke, kan? Asyik accident je kat road ni tak habis-habis, kan? Jadi dia kata begini, masing-masing kita mencipta realiti kita sendiri. Jadi awak tak ada hak untuk datang pada saya kata saya salah. Lagi satu dia suka kasih contoh. Cawan ni kan, katalah dalam ni ada air setengah, kan? Kita boleh kata apa? Cawan ini separuh penuh ataupun separuh kosong. Dia kata dua-dua betul. Dia kata. Kamu nak panggil separuh penuh betul, kamu nak panggil separuh kosong pun betul. Tak ada orang boleh datang kata yang betul separuh penuh, separuh penuh. Awak kena ikut cakap saya, separuh penuh. Awak tak boleh kata separuh kosong. Dia kata tak boleh lah macam itu. Masing-masing ada realiti dia, ada pandangan dia sendiri. Macam bahaya tak? Bahaya. Dah masuk ke belum ni kakak? Yang masalah kita ni dah masuk dah, tapi masih tak perasan. Saya tak nak cakap lah di mana. Saya baru tadi saya makan di satu kawasan di Johor ni. Dekat tempat tu ada satu kedai buku dia buka. Saya ziarah kedai buku tersebut. Yang jaga kedai buku tu anak muda. Dan target mereka adalah anak muda juga. Awak ingin tahu apa pengisian buku-buku tersebut? Ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan ini. Dan tempat tu sangat terkenal di Johor ni. Adakah kita masih ingin larikan diri daripada soalan-soalan seperti ini bila belajar bab akidah?
Saya akan cuba sedaya upaya untuk permudahkan. Tapi saya yakin kita boleh faham sebenarnya kalau kita usaha. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kalau kita putus asa cepat, habis. Dapat pahala tak bila kita bersusah-susah untuk berfikir? Ustaz tak faham Ustaz, saya nak cuba faham. Dapat pahala tak rasanya? Ibadah ke rasanya Ustaz? Ibadah. Salah satu ibadah terbesar adalah berfikir tentang kebenaran. Dan berpenat-penat berfikir. Sampai garuk-garuk kepala. Nak tahu kita ni jujur cintakan ilmu ataupun tidak, dah lepas dengar cerita ceramah ni, balik rumah boleh tidur je tak? Atau tidur sekejap tak gelap, bangun balik. Apa benda Ustaz ada cakap tadi ni? Kan? Itu orang yang akalnya masih sihat dan masih hidup. Orang yang dengar gitu masuk sini, keluar sini, bahaya dah. Ulama kata apa? Salah satu tanda hati itu sudah mati apabila mendengar kebaikan tidak teruja, apabila mendengar keburukan juga tidak ada gerakan dalam hati. Nah, itu tanda jiwa sudah mati. Tapi kalau masih ada excitement, masih ada nak faham Ustaz ni cakap apa, itu tanda jiwa yang masih hidup. Tu tak kira umur. Ada budak 15 tahun dah mati akal, dah mati hati. Ada orang umur 80 tahun jiwa dia masih segar, akal dia masih tajam. Saya kenal seorang ni, dia orang Kuala Lumpur, umur dia dah 80 lebih. Dia ada satu ladang dekat Janda Baik. Dia Pahang. Saya pernah ziarah dia. Dia umur berapa tahun tadi? 80 lebih. Dia bawa siapa? Dia bawa saya pergi trekking masuk hutan. Dan saya lihat, saya perhatikan dia. Saya tak perhatikan pokok-pokok dia, saya perhatikan dia. Sebab dia lebih menarik daripada pokok-pokok. He's more interesting. Sebab apa? Umur 80, tapi semangat dia tu, Ustaz, mari sini saya tunjukkan Ustaz. Ini pokok namanya begini. Ni daun ni kalau Ustaz pakai bagus untuk begini. Saya tengah ngantuk time tu kan. Kita yang umur berapa puluh lagi dah ngantuk dah. Dia boleh berjalan dengan semangat dia macam budak gitu. Excitement dia tu excitement budak. Orang soleh akan kata begini, cari orang berumur yang keinginan dia untuk tahu masih seperti budak-budak. Itu hebat. Dan kebanyakan wali-wali Allah, orang-orang soleh, dia ada jiwa kanak-kanakan bila bab mencari ilmu. Dia nak tahu, dia masih nak tahu. Macam budak-budak, budak-budak kan nak tahu semua benda. Ayah, kenapa langit biru? Bila umur dah 15, 16, 17, mana tanya lagi soalan ni? Dah malas nak tanya, kenapa? Sebab mak bapak tak jawab soalan. Kan? Mak bapak kata tak payah tanya soalan-soalan ni, balik pergi tanya cikgu sudah. Pergi sekolah tanya cikgu. Lala anak-anak dah malas bertanya soalan. Kita telah mematahkan keinginan dia bertanya soalan. Tapi ada orang dah 80-90 masih bertanya, masih cuba faham ilmu baru. Pahala tak? Ibadah tak? Ibadah semua tu. Ibadah. Saya sengaja berhenti kat sini. Tulis nota. InsyaAllah bulan Januari kita akan lihat bagaimana ulama Islam mematahkan hujah-hujah 3 kumpulan ini. Tapi sebelum kita dengar jawapan dia orang, cuba balik fikir-fikirkan sama. Ustaz, takut sesat nanti Ustaz. Kalau sesat, carilah Ustaz, carilah ulama. Jangan pergi duduk seorang-seorang sesat, tinggal dingin seorang-seorang. Saya rasa saya nak sesat ni Ustaz kat rumah ni. Habis pening kepala saya Ustaz fikir pada Ustaz cakap. Carilah jawapan, ada jawapan insya-Allah. Minta Allah panduan. Allah mahdina ila siratikal mustaqim. Antal hadi ya Allah. Antal syafi ya Allah. Antal alim ya Allah. Alimni. Antal hadi ihdini ya Allah. Engkau para pemberi hidayah, kau beri aku hidayah. Kau bantu aku untuk bantu anak-anak muda. Kau bantu anak-anak muda hari ini untuk cintakan ilmu agama. Kau bantu asatizah untuk memberikan apa yang masyarakat perlukan, bukan apa yang mereka rasa masyarakat perlukan. Jadi insya-Allah sesi kita satu lagi nanti kita buka 3 kumpulan ini, kita lihat hujah ulama kita bagaimana mereka patahkan satu-satu. Semoga Allah berkati sekalian hadirin dan hadirat, khususnya mereka yang sungguh-sungguh nak faham, yang 1000 daya dia, walaupun pening-pening, walaupun kelentang-kelentung dalam otak. Tapi ini masih mudah lagi ni. InsyaAllah nanti pelan-pelan, kita pelan-pelan insyaAllah. Saya mohon maaf jika apa yang saya berikan ini mungkin tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, saya harap berikan feedback, berikan maklum balas. Ustaz, poin ni bagus Ustaz, tapi poin ni rasa tak sesuai. Saya cadang begini. Itulah cara dia insya-Allah. Baik, kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya sekalian manusia itu berada dalam keadaan yang rugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling nasihat menasihati satu sama lain ke arah kebenaran, al-haq, dan kesabaran, as-sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.